Tak ada. Satu bangunan tu haji tu ada satu tempat yang masih kosong dalam bangunan tu. Jadi kita nak tampal kekosongan tu dengan haji, ibadat haji kita. Jadi kalau ibadat haji yang kita buat tu, yang kita laksanakan semasa di Mekah tu, maknanya ada nampak kosong ke apa ke, jadi ibadat kita memang tak, maknanya tak komplit lah tuan-tuan. Itu rugi tuan-tuan. Jadi apa yang penting tuan-tuan kena belajar. Tuan-tuan dan puan-puan kena belajar, wajib belajar. Walaupun kita tinggi macam mana pun dia punya pelajaran kita, ya. Minta maaf lah kalau kat sini ada datuk ke datin ke, minta maaf saya tak pandai nak cakap datuk datin, ya. Saya panggil tuan-tuan dan puan-puan saja. Sebab saya dah terkena bila saya panggil datin, dia kata, saya bukan datin lah, saya adalah yang lagi tinggi lah. Lepas tu saya tak ada panggil datuk datin, saya panggil tuan-tuan dan puan-puan. Itu saja, nak menyelamatkan keadaan. Ya. Okey. Jadi ini tadi cerita yang haji tamattu. Umi buat haji tamattu, buat umrah dulu. Kemudian Umi tengah haid, sampai kat Mekah Umi nak buat apa? Tunggu hingga suci. Maknanya tunggu hingga suci. Maknanya kalau dah tunggu hingga suci tu lama tak? Terpulanglah. Terpulang. Itu sebabnya saya cakap tadi, kita nak pergi masuk ke Mekah ni bergantung kepada berapa lama tempoh kita datang haid dan berapa lama lagi masa nak wukuf. Maknanya kalau dah hampir waktu wukuf, kita buat haji ifrad saja. Tak ada kelang kabut kita nak selesaikan umrah kita, ya. Okey. Bila dah suci, kita buat tawaf, buat sa'i, bergunting, selesai. Ini kalau maknanya masuk ke Mekah dulu, tapi kat Mekah kita suci. Ini lain, ya. Okey, ini satu lagi ini lain pula. Yang ini pula haji tamattu juga, kita buat umrah dulu, tapi kita sedang haid, kita masuk ke Mekah dulu, ya. Mikotnya sama, qaunu manazil, tapi sampai di Mekah kita tunggu hingga suci. Tapi kita tunggu tak suci-suci. Tak suci-suci. Asyik keluar je darahnya. Dah suaminya pun marah, kau ni kenapa? Asyik keluar darah aja. Gaduh tuan-tuan, la ilaha illallah. Kita yang jadi ustazah ni kat sana ni, kadang-kadang saya cakap, dah puas gaduh dah. Kalau dah puas gaduh, pergi masuk masjid sana. Geram tuan-tuan, nak datang ke Mekah ni susah, ikut dia punya apa, maknanya ikut bukan undian, tu. Tapi bila sampai kat sana, benda yang kecil-kecil tuan-tuan jadi gaduh. Itu belum lagi gaduh dengan mak mertua. Gaduh dengan pak mertua jarang, tapi gaduh dengan mak mertua, adik beradik, ipai duai, memang selalu. Kawan sebilik, gaduh, menyidai baju banyak sangat dia punya, orang lain tak dapat nak sidai. Astagfirullahalazim. Hei ya Allah. Okey, kalau dia tak suci lagi sehingga 8 Zulhijjah. Contoh, Umi tengah datang haid, tunggu tak suci-suci sampailah 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah kita dah nak pergi ke Mekah pula, nak pergi ke Arafah kan, tapi tak suci lagi, sedangkan kita masih lagi menanggung ihram untuk umrah. Betul tak? Okey. Ada yang tak jelas lagi ke? Jelas semua, ya? Jadi kita pun niat haji saja, aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Bila Umi niat saja haji macam itu, maka jadilah haji yang Umi kata tadi, nak buat haji tamattu, terus tukar kepada haji qiran. Itu saja. Ini yang saya kata jadi haji qiran secara tidak sengaja. Ya. Okey, barulah kita berangkat ke Arafah. Lepas tu tawafnya satu, itulah tawaf haji, itulah tawaf umrah, itulah sa'i haji, itulah sa'i umrah. Okey. Ni yang haji tamattu sedang haid, tapi dia masuk ke Madinah dulu. Yang tadi masuk ke Mekah dulu, yang ini masuk ke Madinah dulu. Okey, sama saja, tapi di rumah mandi sunat musafir, tak perlu mandi sunat ihram. Ke KLIA dan stesen berlepas, naik flight ke Madinah, kemudian di Madinah 8 hari ke 6 hari ke, macam itulah. Ni sedang haid. Okey tuan-tuan. Ada beberapa kes, ya, yang di Madinah, ya. Ada jemaah haji wanita yang baru pertama kali nak pergi haji, maknanya tak pernah pergi lagi, dan sampai di Madinah tu dia memang haid. Sepanjang di Madinah tu dia haid. Maka bila sepanjang di Madinah tu dia haid,
dia mandi wajib tuan-tuan. Dia mandi wajib sebab dia nak masuk ke masjid. Saya tak tahu lagi ceritanya tu, saya tak tahu. Kemudian bila dah mandi, kemudian dia pakailah pad. Pakailah pad ke apa ke supaya menahan darah tu jangan keluar lagi. Kemudian ada jemaah lain yang bagi tahu, maka saya jumpa. Kemudian apa yang dia cakap tuan-tuan? Dia cakap dengan saya apa? Dia kata, Umi, zaman Rasulullah dulu, isteri Rasulullah ada melintasi masjid walaupun dia datang haid. Dulu tak ada pad, dia kata macam itu. Tuan-tuan tahu pad ya? Diam aja yang laki. Tahu ke tidak pad tu tuan? Dia diam aja lah. Kita anggap bahawa tuan-tuan ni semuanya faham lah. Nanti dia mesti tanya, Umi tadi cakap apa, pad tu apa? Malah tahu. Menopause tahu tuan-tuan ya? Menopause tahu ya? Jangan yang perempuan angguk, yang laki. Tahu ya? Ada jemaah saya tanya, menopause tahu tuan? Tahu. Dah tak boleh pakai, dia kata. Amboi, saya kata. Dah tak boleh pakai. Tu dia. Nakal betul dia. Kemudian dia kata sekarang ni, zaman sekarang ni moden Umi, dia kata kita pakai pad, maknanya haidnya, darahnya tak keluar, takkan menjejer turun sampai ke masjid, dia kata. Jadi saya boleh masuk ke dalam masjid. Saya kata hukumnya tetap haram dan berdosa besar, saya kata macam itu. Dah boleh dah? Tak pula. Jadi saya bagi nasihat padanya, itu bukan seorang aja tuan-tuan dan puan-puan, ramai tuan-tuan. Itu yang saya tahu. Kalau yang saya tak tahu, wallahu alam, macam mana saya pun tak tahu. Jemaah ni dah belajar kat mana saya pun tak tahu. Dia kata selagi dia tak menitis, dia kata boleh. Memang tak boleh tuan-tuan, memang tak boleh, sebab dia memang belum suci lagi. Tu rezeki lah datang haid. Datang haid ni rezeki besar yang Allah beri. Kalau dah tak datang haid lagi, ya Allah, dah lain dah. Okey, sebelum tu saya nak tanya, yang untuk puan-puan yang tahulah, orang yang dah tak datang haid ni bermula berapa tahun umurnya? Berapa tahun? Jadi nanti yang dah terkena tu tahulah, nanti berjaga-jaga. Berapa tahun? Ya. Saya 45. Saya 45. Dah tak boleh pakai, kata lelaki. Tu 45. Dia bergantung kepada diri masing-masing lah. Ya. Tak, nanti pasal menopause ni pun saya nak cerita juga. Ya. Sebab dia banyak berkait dengan ibadah kita nanti. Okey. Di Madinah ni, dia datang haid. Memang dia jenis haid yang mungkin dia lama. Sebab maksimum haid ialah 15 hari kan. Maknanya kalau kat Madinah tu, dia baru datang, hari pertama dia sampai kat Madinah, dia datang haid. Makanya sepanjang masa di Madinah tu dia memang haid lah. Tak apalah, baca selawat, istighfar, baca buku ke, baca doa, tak ada apa-apa. Cuma tak boleh masuk masjid, itu aja. Kemudian mandi sunat ihram boleh. Kemudian dia pergilah umrah, niat umrah di Miqat Bir Ali. Kemudian sampai kat Mekah, tunggu dia suci. Bila suci, buat tawaf sa'i dan gunting. Andai kata tuan-tuan, Umi lah, kira Umi lah senang cerita ya. Saya dah niat umrah di Miqat Bir Ali, sampai kat Mekah kena tunggu hingga suci. Tapi kalau tak suci lagi macam mana? Macam yang tadilah. Bila sampai 8 Zulhijjah, Umi nak pergi ke mana? Ke Arafah. Maka automatik saya terus niat haji, jadilah haji saya haji kiran. Itu aja. Jangan pening-pening puan-puan. Saya ulang balik. Saya contohkan diri saya lah. Kita sekarang ni pergi ke Madinah dululah ya. Ini andaian puan-puan ini adalah KT40 lah contohnya. KT40 tak pergi Madinah. KT20 lah. KT20 pergi ke Madinah dulu. Sampai kat Madinah, saya pula ni haid. Haidnya lama pula tu. Lepas tu dah nak pergi, petang ni nak pergi ke Mekah. Jadi saya pun mandi sunat ihram, pakai ihram, kemudian sampai ke Bir Ali, saya pun niat umrah. Saja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala.
Kenapa Umi cakap Melayu je niatnya? Kenapa tak cakap Arab? Boleh, nak cakap Arab, nak cakap Jawa, nak cakap Pakistan, boleh semua. Tapi senangnya saya ni nak cakap Melayu supaya semua orang faham. Sebab jadi ada satu tu jemaah tu, saya tengah cakap-cakap ni, dia bangun, Umi, kan niat dalam hati, kenapa Umi cakap dalam mulut? Saya kata, kalau saya tak cakap, macam mana kau nak faham? Saya kata, kena cakap, macam Piramli kata kan, cakap. Memanglah kita belajar rukunnya itu adalah dalam hati kan, rukun umrah. Tapi ialah mungkin saya silap juga, saya tak cakap tu dalam hati, tapi saya cakap saja aku mengerjakan umrah dan aku berharap. Kalau saya tak cakap, macam mana orang nak faham? Allahu Akbar. Tapi bagus juga. Satu lagi, ni pasal ingat ni, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak innal hamda wan ni'mata. Wan ni'mata tu dia punya sabdunya, bawah sabdu tu kan ada baris bawah kan. Jadi dia kata, Umi, kenapa tak ada wan mata? Wan mata. Saya kata nikmat, saya tak jawab dulu. Saya kata nikmat ni tak pernah orang kata nakmat. Dia mesti kata nikmat. Saya kata ini sabdu ni kalau di bawah dia mesti baris bawah. Kalau di atas sabdu ada baris atas, maknanya disebut baris atas. Oh, baru saya tahu dia kata macam itu. Tapi seronok tuan-tuan. Sebab haji ni dia berbilang lapisan masyarakat. Jadi seronok macam itu. Okey. Jadi kalau dia tak suci, maknanya buat haji inilah, haji kiran. Okey, ini yang masuk ke Mekah. Yang ini haji ifrad. Yang tadi tu haji tamattu. Haji ifrad ni sedang haid. Haji ifrad pula sedang haid. Lamanya Umi punya pendahuluan ya. Okey, haji ifrad ni mana tahu kalau pakej gemilang saya pun tak pasti sama ada dia akhir ataupun pertengahan ataupun awal. Kita ambil yang akhir lah ya. Ini ibarat tuan-tuan KT akhir. KT akhir nak masuk ke Mekah buat haji ifrad, kemudian tengah haid. Tengah haid. Jadi kat rumah mandi sunat ihram, mandi sunat musafir dan juga pakai ihram, pergi ke KLIA, naik flight, niat haji di Qanu Manazil. Okey. Qanu Manazil ni pun banyak jemaah yang confused. Sebab kalau masa kursus orang diketawa, tapi dia tak faham apa yang orang tu ketawakan. Jadi anak kapal dia akan bagi tahu macam ini. Pada semua, dibagi salam kepada semua bakal-bakal jemaah haji, sebentar lagi kita akan melepasi mikot Qanul Manazil. Dah berhenti, dia tak cakap apa-apa lagi. Jadi yang jemaah yang tak berapa jelas ni, dia akan menunggu. Bilalah dia cakap suruh niat. Bilalah dia cakap suruh niat. Dia tak cakap suruh niat pun. Kenapa dia tak cakap suruh niat? Okey, siapa boleh bagi jawapan? Saya bagi 10 sen. Oh, 10 sen tak nak jawab ya. Kenapa dia tak nak bagi tahu hendaklah tuan-tuan dan puan-puan berniat sekarang? Sebab dalam haji ni ada 3 jenis haji, betul tak? Jadi kalau dia kata hendaklah tuan-tuan berniat haji sekarang, nanti orang yang buat haji tamattu, yang umrah dulu pun dia niat haji. Jadilah hajinya haji kiran nanti. Itu sebabnya dia tak cakap apa-apa. Dia cuma cakap hendak sebentar lagi kita akan melepasi mikot Qanu Manazil. Itu saja. Jadi bila sampai turun kat Jeddah, kebetulan saya penerbangan awal. Bukan. Masa tu saya tak sama. Sudah sampai ke hotel baru dia orang bincang. Dia macam marah lah dengan airlines lah. Dia kata kenapa tak cakap suruh berniat? Kenapa marah-marah? Iyalah patutnya dia cakap lah, hendaklah anda berniat. Dia nak niat apa? Dia suruh niat apa? Dia maknanya kita ni dah belajar 3 ni, dia tak tahu pun kita ni nak ambil haji cara apa. Itu sebabnya dia tak bagi tahu. Jadi pandai-pandailah kita. Itu sebabnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Oleh kerana saya dah jumpa tuan-tuan, tak tahulah ini kali terakhir ke apa ya.